Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Pastinya hari ini ya negara kita dikejutkan. Ya mungkin ada yang gembira, mungkin ada juga yang kurang gembira, ada juga yang menyindir sahabat-sahabat semua ya terhadap pengumuman daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita yang ke-10 ya berkaitan dengan rombakan kabinet, ya pertukaran, ada yang diganti dan sebagainya. Ya, namun begitu sahabat semua, sebaik sahaja Datuk Seri mengumumkan telah mengumumkan rembakan kabinet ini, salah seorang pemimpin PAS pula menyindir ya kabinet baru Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu dia sahabat-sahabat semua, dengan pantas mereka menyerang, dengan pantas mereka membuat ulasan ataupun sindiran ya terhadap pengumuman berkaitan dengan rombakan kabinet. PAS menyindir kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang membesarkan kabinetnya daripada 28 kepada 31 orang. Katanya waktu dia kecilkan kabinet, ini bukti kerajaan berjimat. Kerajaan lepas hanya tahu bazir. Waktu dibesarkan kabinet, ini bukti kerajaan prihatin. Dia sentiasa betul, sindir Ketua Penerangan PAS. Itu antara kenyataannya daripada pemimpin PAS ini. Mungkin mereka lupa sahabat-sahabat semua bahawa di dalam negara kita terdapat satu sejarah yang tidak dapat dilupakan oleh ramai orang. Apabila Perikatan Nasional ya kerajaan PAS dan juga Bersatu mempunyai jumlah kabinet yang paling besar dalam sejarah negara kita, yaitu 73, ya termasuk juga duta-duta khas yang kita nampak tidak ada pun sumbangan signifikan. Ini barulah ya dikatakan membazir dan sebagainya. Hari ini cuma bertambah beberapa, cuma bertambah 3 kementerian, dari 28 kepada 31, tetapi pemimpin PAS ini pula cuba mempolitikkan isu ini. Sedangkan sebenarnya kalau kita lihat jumlah 73 itu dibanding dengan 31 ya masih jumlah separuh daripada jumlah kabinet yang ada pada kerajaan sebelum ini, yaitu Perikatan Nasional. Terbaik. Jadi sahabat semua, sebenarnya saya ingin memberikan sedikit perkongsian ya berkaitan dengan perlantikan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Saya tertarik dengan beberapa individu ya dalam perlantikan atau pengumuman kabinet ini. Sebenarnya ada 5 muka baru yang dikemukakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, tapi saya akan kongsikan 3. Ya, salah satu yang saya jangka 3 individu ini sepatutnya seharusnya ya berada di dalam kabinet kerajaan perpaduan. Dan kerana saya percaya kita boleh nampak dengan kredibiliti mereka, dengan kejeniusan mereka, dengan kepandaian, kebijaksanaan mereka, pastinya jika ini ya ketiga-tiga seperti yang dalam gambar yang saya pamerkan ini, pastinya akan memberikan kebaikan, advantage kepada negara kita. Yang pertama adalah Gobind Singh. Akhirnya beliau kembali dalam senarai jemaah menteri. Jadi kita ucapkan tahniah sekali lagi kepada Gobind Singh. Kalau sebelum ini Gobind Singh adalah bekas Menteri Komunikasi dan Multimedia, dia kini kembali dalam senarai jemaah menteri Kerajaan Perpaduan. Ahli Parlimen Damansara itu diumumkan sebagai Menteri Digital, iaitu kementerian baharu dalam perombakan kabinet yang diumumkan Perdana Menteri pagi ini. Gobind yang juga timbalan pengurusi DAP akan dibantu oleh Dato' Uga Anak Kumbang selaku timbalan Menteri Digital. Sementara itu, Ahli Parlimen Lemah Pantai Fahmi terus bertanggungjawab sebagai Menteri Komunikasi. Itu dia sahabat-sahabat semua. Dan seorang lagi yang saya kira selayaknya diangkat ya menjadi menteri dan menggantikan menteri yang telah pun sebenarnya digantikan, yaitu Dr. Zulkifli. Dr. Zulkifli juga telah pun menganggotai anggota kabinet kerajaan perpaduan ya apabila Datuk Seri mengumumkan ya pengumuman terbabit. Jadi ahli Parlimen Kuala Selangor Dr. Zulkifli Ahmad tersenarai menganggotai kabinet kerajaan perpaduan. Beliau dilantik sebagai Menteri Kesihatan menggantikan Dr. Zaliha Mustafa yang bertukar sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan. Pelantikan sempena rombakan jemaah menteri itu diumumkan Perdana Menteri sebentar pagi tadi ya. Ini bermakna pengarah strategi amanah itu sekaligus kembali
menarajui Kementerian Kesihatan yang pernah disandangnya semasa pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan pada tahun 2018. Jadi Dr. Zulkifli dijangka akan meneruskan reformasi kesihatan yang digagaskannya sebelum ini. Itu dia. Dan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, beliau berkata bahawa Dr. Zulkifli dan Datuk Seri Anwar percaya bahawa dengan pengalaman yang dimiliki Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad ini untuk menguruskan sektor kesihatan negara. Dr. Zulkifli yang juga pengarah kesihatan merupakan wajah baru yang dilantik ke Kementerian Kesihatan menggantikan Dr. Zaliha. Ya, kalau kita lihat sebelum ini pada tahun kerajaan 2018 ke 2020, beliau adalah bekas Menteri Kesihatan juga. Jadi pengalaman beliau diperlukan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya percaya dia boleh berikan fokus yang lebih kukuh di kementerian ini. Jadi KKM terbeban dengan banyak masalah, katanya. Sebahagian diwarisi, sebagainya untuk memenuhi tuntutan rakyat dari segi mutu kesihatan yang lebih baik. Jadi Datuk Seri berharap dia boleh menjalankan tugas dengan baik, katanya dalam sidang media selepas mengumumkan rombakan kabinet sebentar tadi. Itu dia sahabat-sahabat semua, pengumuman yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan saya katakan seorang lagi menteri yang dilantik antara muka baru ini adalah Johari Abdul Ghani. Dan kita percaya dan melihat kewibawaan YB Johari ini ketika dalam parlimen, ketika beliau memberikan idea-idea di dalam perbahasan, beliau begitu bernas, sahabat-sahabat semua. Tidak merapu, tidak meroyan. Seringkali juga beliau membidas kenyataan daripada Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin yang cuba mengeluarkan kenyataan tapi tidak berasaskan fakta dan sebagainya. Jadi ini antara tiga individu yang bagi saya sangat-sangat diperlukan oleh kerajaan hari ini. Terutamanya beliau adalah daripada UMNO. Jadi kalau kita lihat daripada UMNO, sebenarnya 3 menteri UMNO tukar kementerian. Nah, bagi pandangan saya, walaupun mereka ditukar, sebenarnya ini adalah kebaikan untuk menjurus kepada spesialis mereka masing-masing agar berfungsi dengan baik, sahabat-sahabat semua. Dan akhirnya 3 menteri UMNO tukar kementerian. Antaranya kalau kita lihat, yang pertama Datuk Seri Muhammad Hassan antara 3 menteri UMNO yang bertukar portfolio dalam rombakan jemaah menteri yang diumumkan oleh Perdana Menteri pagi tadi. Timbalan Presiden UMNO yang mesra dipanggil sebagai Tokmat sebelum ini menyandang Menteri Pertahanan, sekarang bertukar sebagai Menteri Luar. Tempat itu ditinggalkan Tokmat akan diisi oleh Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin yang juga sebelum ini Menteri Pendidikan Tinggi. Dan Setiausaha Agung Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Zamri Kadir pula diberikan tanggungjawab di Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi sementara itu Presiden UMNO Datuk Seri Johari Abdul Ghani dilantik sebagai Menteri Perladangan dan juga Komoditi. Yang saya katakan tadi, Johari adalah seorang individu yang begitu sayang kalau tidak dipanggil untuk bersama-sama di dalam kabinet dalam kerajaan perpaduan hari ini, sahabat-sahabat semua. Jadi kita harapkan supaya mereka-mereka yang diangkat, dipilih ini akan dapat memberikan usaha yang begitu baik agar dapat memberikan mereka dapat memberikan sumbangan untuk negara. Itu dia. Jadi secara keseluruhannya saya ingin berkongsi dengan anda, sahabat-sahabat semua. Kalau kita lihat sebenarnya ada 5 kementerian baru. Ada 5 kementerian, bukan kementerian baru lah, 5 muka baru yang akan mengetahui kementerian. Antaranya yang saya tidak sebut tadi, Steven Sim YB Steven Sim. YB Steven Sim daripada Kementerian Kewangan 2 timbalan sekarang ini akan mengetahui Menteri Sumber Manusia. Dan kalau kita lihat Johari sebagai Menteri Perladangan dan Gobind Singh sebagai Menteri Digital dan Menteri Kesihatan untuk Dr. Zulkifli. Dan seorang lagi yang saya tidak sebut tadi Senator. Kalau sebelum ini beliau adalah CEO kepada KWSP EPF. Tapi
Dan juga sebenarnya beliau adalah corporate level ya, seorang yang berpengalaman luas ya, diangkat menjadi Menteri Kewangan 2. Itu dia sahabat-sahabat semua sebagai Menteri Kewangan 2. Jadi kita akan ulas siapa sebenarnya beliau ini untuk konten kita yang akan datang yang seterusnya. Jadi sahabat semua, bagaimana pandangan Anda? Adakah Anda bersetuju dengan saya bahwa ketiga-tiga individu ini seharusnya ada ya di dalam kabinet kerajaan perpaduan? Antaranya yang saya katakan Dr. Zulkifli, Gobind Singh, dan juga YB Johari. Anda boleh berikan pandangan Anda dalam ruangan komen. Ingat, komen dengan cara berhemah. Alright, jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapan kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.